Assalamualaikum, hai, selamat datang ke channel YouTube aku. Jadi sebelum aku mula, jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube aku untuk lebih banyak konten-konten menarik yang akan kita kongsikan dan akan kita ulas atau kita kupas macam bawang. Nani? So, let's check it out. 9 Mei 2018, Pakatan Harapan masa tu dipimpin oleh bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad, telah memenangi pilihan raya umum ke-14. Masa tu, kerajaan sebelum itu, Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, di mana kita lihat mengalami kekalahan yang sangat besar. Orang boleh tengok kan, banyak negeri yang dipimpin oleh kerajaan Barisan Nasional sebelum ni, contoh macam Kedah, Perak, Melaka, Negeri Sembilan, dan satu negeri ni aku tak percaya lah, boleh tumbang lah, iaitu negeri Johor, yang kalau kita tengok dia merupakan kubu kuat bagi UMNO. Pada awalnya kemenangan Pakatan Harapan ni aku tengok dia macam bagi satu tonik tak. Aku lihat macam kerajaan Pakatan Harapan ni ditubuhkan dengan kukuh, di mana kalau kita tengok perbezaan majoriti antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional tu lebih kurang 50 kerusi tak silap aku. Apa sangka selepas 22 bulan memerintah, kerajaan ini akhirnya tumbang dan diganti dengan kerajaan yang baru yang kita sedia maklum sekarang, Kerajaan Perikatan Nasional. Semuanya bermula masa 21 Februari yang lalu di mana Majlis Presiden Pakatan Harapan telah mengadakan meeting dengan Perdana Menteri masa tu, Tun Dr. Mahathir Mohamad lah, bagi membincangkan isu mengenai peralihan kuasa antara Perdana Menteri dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang masa tu dia digelar Perdana Menteri dalam masa menunggu. Kemuncaknya berlaku pada 23 Februari 2020, di mana masa tu kebanyakan parti politik dalam Malaysia mengadakan mesyuarat lah di bahagian masing-masing. Contoh Parti Bersatu mengadakan mesyuarat dekat Bangunan Yayasan Selangor dekat Petaling, dan Gabungan UMNO dan PAS mengadakan mesyuarat di Janda Baik, dan akhirnya pada malam tersebut mereka semua berkumpul di Hotel Sheraton. Dan kemuncak akhirnya pada keesokan harinya 24 Februari, di mana Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menghantar surat peletakan jawatannya kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sekarang, iaitu Sultan Abdullah, dan perkara ini disahkan oleh Pejabat Perdana Menteri, dan secara automatiknya seluruh kabinet dalam Jemaah Menteri dibubar secara rasmi. Seperti mana yang kita sedia maklum, pada 1 Mac 2020 kita telah menerima Perdana Menteri yang baru, iaitu Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dipilih sebagai Perdana Menteri yang ke-8 menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu memegang jawatan sebagai Perdana Menteri sementara. Melalui pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang Malaysia yang baru, kita tengok akhirnya Kerajaan Perikatan Nasional ditubuhkan. Antara parti yang terlibat ialah Bersatu, Baris UMNO, PAS dan beberapa parti komunan kecil yang lain lah. Selain tu, korang pun boleh tengok sendiri senario politik Malaysia melalui satu perubahan yang amat ketara lah. Kalau kita tengok macam negeri Melaka, Johor, Perak dan baru-baru ni Kedah akhirnya tumbang, dan ianya telah ditadbir oleh Kerajaan yang Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Perdana Menteri kita sekarang lah, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Komen aku sebagai seorang rakyat Malaysia, actually aku sangat terkejut lah mengenai senario perubahan politik ni, sebab kita tengok masa kemenangan Pakatan Harapan masa pilihan raya yang lalu, kita lihat kemenangan mereka pun satu kelemahan yang kita tak jangka, yang diorang boleh menang dengan majoriti yang sangat besar. Kita sedia maklum negara kita sedang menghadapi pandemik COVID-19, di mana kita lihat graf jangkitan penyakit ni turun naik, masih belum stabil. Dan aku tengok senario politik kita pun masih bermain juga dalam keadaan kita menghadapi pandemik ni sebenarnya. Kita lihat Kerajaan Perikatan Nasional dilihat sekarang ni amat selesa dengan sokongan rakyatnya. Mungkin mereka belajar daripada kebanyakan kesilapan mereka yang lalu. Jadi pada tertubuhnya kerajaan kali ini, mereka cuba membuatkan rakyat lebih selesa lagi. So macam baru-baru ni kita lihat diberitahulah bahawa kerajaan ini yang sekarang ni mula kehilangan majoriti parlimen, dan di mana Kerajaan Pembangkang Pakatan Harapan menerima 129 kerusi sokongan daripada ahli-ahli parlimen.
aku sendiri tak nak buat aku punya teori lah mengenai isu 129 kerusi ni sebenarnya, sebab ianya masih lagi berlega-lega dan boleh dikatakan kabar angin lah. So, kita tak tahu lagi lah ending dia macam mana. Dikatakan ianya akan diumumkan pada sidang parlimen yang bakal diadakan pada Julai nanti, insyaAllah. Dan antara satu sebab yang aku masih rasa benda ni kabar angin, sebab kita pun sedia maklum lah yang di mana jawatan Perdana Menteri itu masih juga tidak disahkan siapa yang akan memegang jawatan tersebut sekiranya perkara ini berlaku, sama ada Tun Dr. Mahathir Mohamad akan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan memimpin kerajaan baru tersebut. So itu saja video aku pada kali ini. So untuk ulasan lebih lanjut kita lihat saja, kita tunggu saja, dan selepas itu mungkin aku akan buat ulasan aku selepas tu lah. So jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa tinggalkan komen untuk sebarang idea atau cadangan korang kat bawah, aku sedia menerimanya. Jadi aku akhiri video aku pada kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.